Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Tak ada isu apa. Saya tak pernah tengok harga barang semahal sekarang, kata Anwar Musa. Saya baca detail sedikit. Bahagian Datuk, kerajaan disifatkan gagal mengawal keadaan ekonomi negara sehingga menyusahkan rakyat. Timbalan Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat Tan Sri Anwar Musa berkata apa yang berlaku ketika ini merupakan situasi terburuk pernah dialami negara berbanding pentadbiran terdahulu. Okey, tuan-tuan, mari tengok respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akhir tak komen macam biasa. Saya agak tertarik hati dengan sahabat saya, saudara Al-Banjari. Awal-awal pagi tadi dia menghantar kiriman kepada saya yang bagi saya agak menarik untuk kita hayati bersama, di mana walaupun ringkas namun padat, saudara. Beliau cuba menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh seorang mantan menteri dari UMNO, tapi kini menjadi jurubicara kepada salah satu kerabat dalam Perikatan Nasional. Apabila dia mengungkapkan ayat-ayat, saya tak pernah tengok harga barang semahal sekarang. Jadi bila saya tengok tu saya sekadar tersenyum simpul, saudara. Bila menatap jawapannya ada kelucuan, tapi boleh juga kadang-kadang orang kata nilai buruk, saudara. Kata orang Perak. Tapi amat dalam maksudnya. Apabila dia menyatakan, kita dengar, saudara, baik demi baik. Dia kata betul, Tan Sri. Dan saya juga tak pernah tengok begitu ramai pemimpin Melayu Islam terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa dalam sebuah negara yang dikatakan sebagai sebuah negara Islam. Ini menjawab, dia kata, Tan Sri kata, dia tak pernah tengok lah bahawa harga barang semahal ni sekarang. Jadi Al-Banjari dia kata, betul. Saya juga tak pernah tengok begitu ramai pemimpin Melayu Islam terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa dalam sebuah negara yang dikatakan sebagai negara Islam. Betul. Tan Sri, saya juga tak pernah tengok, katanya, begitu ramai pemimpin Melayu Islam yang sikap, amalan serta budaya politiknya suka berdolak-dalik, bercakap sesuka hati, menggunakan agama dan bangsa untuk meraih sokongan dan undi setiap ketika, terutama semasa pilihan raya. Al-Banjari juga tu lagi, dia kata, betul, Tan Sri. Saya juga tak pernah tengok dalam sebuah negara Islam di mana para pemimpin politiknya tidak menjadikan credibility, integriti dan good governance sebagai prinsip hala tuju urus takbir kepimpinan dalam negara. Al-Banjari meneruskan lagi tataannya. Saya senyum, saya bergerak. Dia menyanggah kenyataan di bagian Datuk semalam lah, saudara. Dia kata, betul, Tan Sri, harga barang mahal sekarang. Namun dia kata, sejak akhir balik, saya juga tidak pernah dengar mak bapak kita balik dari pasar merungut bahawa semua barang tidak mahal dan semakin murah. Jadi kata, betul, Tan Sri, saya juga tak pernah tengok dalam negara ini begitu ramai pemimpin politik yang ada bakat buat lawak jenaka seperti juga Tan Sri. Jadi saudara, fikir-fikirkanlah kenyataan ini, saudara. Dalam pada itu ada juga teman yang mengatakan apabila ringgit kita jatuh, ini antara mereka yang kononnya hebat, pakar dalam bidang ekonomi, kononnya mengatakan ringgit jatuh berbanding euro, berbanding dengan pound, berbanding dengan Australia, New Zealand, Singapura, India dan Indonesia. Jadi bila kita menyemak, saudara, kita hayati betul-betul tentang kadar inflasi dan juga kadar OPR, iaitu interest rate negara kita ni sebenarnya adalah yang paling rendah antara semua negara disebut. Interest rate ataupun kadar OPR Malaysia cuma 3. Amerika 5.5. Euro setara 4.5. United Kingdom, England 5.25. Australia 4.35. New Zealand 5.5. Singapura 3.48. India 6.5. Dan Indonesia 6. Sedangkan Malaysia cuma 3 mata saja, saudara. Itu yang diumumkan oleh kadar OPR. Malaysia yang terendah berbanding dengan negara yang dikatakan duitnya naik, meningkat dan sebagainya. Bagaimana kita lihat inflasi? Malaysia cuma 1.5%. Amerika 3.1% inflasinya. Ini di euro
Euro ni negara-negara Eropah, saudara. 28%. England sudah pun mencecah 4%. Australia 4.1%. New Zealand 4.7%. Singapura sendiri inflasinya 3.7%. India 5.1%. Dan Indonesia 2.57%. Malaysia cuma 1.5%. Jadi kita perlu hayati, saudara, kita kena faham. Kalau kita nak melonjakkan nilai mata wang ringgit dalam sistem perbankan dan sebagainya, kononnya nak dapat supaya nilai ringgit berbanding dengan dolar itu tinggi dan sebagainya, maka perlu dinaikkan kadar OPR ataupun kadar faedah semalaman dalam sistem perbankan. Yang pasti terkesan adalah rakyat. Itu rakyat yang berhutang dengan bank. Tentulah tunggakan hutang dengan agensi keuangan melonjak dan perlu dilunaskan. Contoh, kalau kita beli kereta motor, maka nilai hutang pasti bertambah sebab interest ataupun kadar faedah jadi dinaikkan. Begitu juga ansuran bulanan yang perlu dilunaskan, turut terheret untuk meningkat naik. Bagaimana dengan dengan pinjaman pembelian hartanah, rumah, bayaran ansuran rumah, saudara, nak beli kedai serta hutang piutang yang lain. Jadi apakah dengan tidak menaikkan kadar faedah OPR dianggap satu kesilapan besar yang mewajibkan warga melontarkan maki hamun kepada pimpinan kerajaan kerana kesan tidak menaikkan kadar OPR tersebut. Maka ringgit dilihat menyusut. Jadi yang ini juga, saudara, perlu kita fikirkan bersama. Saya bukan pakar ekonomi. Kena ingat, saudara, ya, sampai bila kita mahu terus berbalah. Itu tajuk bicara kita malam ini. Sebab itu saya agak tertarik dengan kenyataan yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim petang tadi. Beliau mengingatkan, dia kata, jangan jadikan isu kejatuhan ringgit sebagai alat sepak terajang politik sehingga tidak bersandarkan kepada fakta. Katanya Malaysia mencatatkan jumlah pelaburan tertinggi dalam sejarah pada tahun lalu dengan kadar inflasi dan pengangguran menurun selain pertumbuhan ekonomi dapat dipertahan dalam dunia berdepan dengan kelembapan ekonomi. Jadi, walaupun ada masalah ringgit katanya, tapi pelaburan pada tahun lalu tertinggi dalam sejarah. Jadi kadang-kadang orang lupa. Jadi mereka menjadikan isu politik dan menghentam kromo. Jika dunia tidak ada keyakinan, masa mungkin pelaburan tentunya perlahan. Jadi kita bimbang kalau ringgit jatuh, kemudian inflasi naik. Pertumbuhan terbantut, pelaburan tak datang. Itu kita bimbang. Tapi sekarang semua angka dan data ekonomi katanya menunjukkan kita di landasan yang betul. Sebab itu, sementara kita mencari jalan untuk memperbaiki, janganlah dijadikan isu ini sebagai sepak terajang politik sehingga tidak berdasarkan pada fakta. Pada masa yang sama, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyatakan bahawa Al-Quran menekankan soal akhlak dan nilai manusia yang secara jelas mempunyai hubungan kait dengan pembangunan sesebuah tamadun. Dia katanya Malaysia tidak berpandukan teori ekonomi barat semata-mata. Sebaliknya, turut mengikut apa yang diterapkan dalam Al-Quran, iaitu nilai etika dan moral dalam pembangunan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menyinggung, dia kata apa artinya pembangunan? Bangunan pencakar langit, tapi rakyat di bawah tertekan, tak dipedulikan. Ini juga kalau saudara ingat, semalam Dudian Wasan Perak juga turut melontarkan pandangan yang sama. Jadi kata Seri Anwar Ibrahim, apa arti gedung hebat? Tapi pekerja di dalam ditekan dengan gaji rendah. Jangan sambil kita membangun, kita merobohkan. Yang kita bangunkan ialah gedung besar, industri hebat. Tapi dalam masa yang sama, kita robohkan akhlak, nilai kemanusiaan dan keadilan disisihkan. Gedung syarikat untung berbilion, tapi pekerja gaji terlalu rendah. Sukar makan, sukar untuk menjaga keluarga. Jadi kalau gedung hebat, pendapatan tinggi, namun akhlak pekerja kian merosot, ini mendatangkan masalah pada negara. Sebab itu, kata Seri Anwar Ibrahim, Al-Quran sebagai panduan hidup umat Islam harus difahami secara menyeluruh dan tidak ditafsir
mengikut kesesuaian atau keutamaan sendiri. Al-Quran itu tentang kefahaman, tak boleh ambil cebisan dan hukum saja. Sebab itulah matlamat syariah bukan soal hukum saja. Ada matlamat keadilan dan keamanan sejagat. Jadi kita kena faham saja. Jangan jadikan isu ringgit saja ini sebagai sepak terajang. Kemudian kita menafikan. Sebab dalam Al-Quran juga menuntut umatnya sentiasa, umat Islam ni sentiasa tabah dalam menghadapi sebarang musibah dan bersyukur apa yang kita hadapi. Dalam keadaan begitu, saudara, saya Okey tuan-tuan, komen saya satu je lah. Kalau bagi saya lah, kalau sekarang dulu harga ayam dulu RM12, RM13. Sekarang kita pergi dekat pasar raya CS ke pasar raya apa yang besar sikit lah, bukan kita kat pasar malam lah. Biasanya kita akan dapat harga apa ayam ni biasanya dalam sekitar RM8, RM8.20, RM8.30. So dah murah dah harga ayam. Minyak paket mesti selalunya kalau kita pergi tu ada lah. Dah bagilah kita beli tu dua, setiap kali kita beli dua. So mudah lah harga. Makanan asas ni kena dah turun harga lah. So kalau kita janganlah kita beli ketam udang mahal lah kan. Okey lah tuan-tuan. Mari terus menyokong kerjaan perpaduan dan pemain. Assalamualaikum.